Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Berbahagia Tuan Imam, Tuan Bilal, Jawatan Kuasa Masjid, para hadirin hadirat muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur di atas nikmat anugerah Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, Islam, nikmat dipanjangkan usia, nikmat kesihatan dan keafiatan yang dianugerahkan oleh Allah hingga kita dapat bertemu pada malam ini, sama-sama dapat menunaikan salat berjemaah. Mudah-mudahan salat doa kita dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan syukur kerana terpilih dalam majlis ilmu pada malam ini. Mudah-mudahan keberadaan kita akan beroleh ganjaran i'tikaf dengan niat i'tikaf dan ganjaran berada dalam majlis ilmu, dan tentunya penantian kita untuk solat isyak dalam majlis ini akan mengundang tingkatan darajat di sisi Allah Subhanahu wa taala serta keampunan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Hadirin serta hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan kesihatan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan, kita doakan agar kita senantiasa diberikan kekuatan, semangat, motivasi oleh Allah untuk meningkatkan ibadah dari sudut kualiti dan kuantiti. Banyaknya ibadah dan berkualitinya ibadah. Mudah-mudahan Allah bagi kekuatan untuk tujuan itu, agar kita semakin dekat, semakin hampir dengan pencipta kita, iaitu Allah Subhanahu wa taala, kerana kemuncak kepada kesungguhan kita melakukan ketaatan membolehkan kita beroleh kecintaan Allah Subhanahu wa taala yang merupakan kemuncak kepada segala kecintaan. Jadi tentunya mereka yang beroleh cinta Allah, Allah Subhanahu wa taala akan pelihara kehidupannya. Allah Subhanahu wa taala akan menjaga dan mengawasinya. Hadirin yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada malam ni kita akan sambung setakat yang kita berhenti pada bulan yang lalu. Jadi insya-Allah untuk perkara yang pertama kita akan kongsikan berkaitan wahyu yang Allah Subhanahu wa taala pernah turunkan kepada sebahagian para nabi, iaitu berkaitan tentang cinta, takut dan malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala turunkan wahyu kepada sebahagian para nabi dengan firman-Nya, man laqiyani wa huwa yuhibbuni adkhaltuhu jannati wa man laqiyani wa huwa yakhafuni ajnabtuhu nari wa man laqiyani bil mauti wa huwa yastahi minni ansaitul hafazata dzunubah. Maknanya, barang siapa yang bertemu denganku, barang siapa yang bertemu Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan cinta kepadanya, cinta kepadaku, maka aku akan masukkan dia ke dalam syurgaku. Barang siapa yang bertemu denganku dalam keadaan takut kepadaku,
maka aku akan jauhkan dia dari neraka-Ku. Dan barang siapa yang bertemu kepadaku sebab ia mati dalam keadaan malu kepadaku, maka aku akan jadikan malaikat pencatat amal lupa terhadap dosa-dosa itu. Yang dimaksudkan dengan cinta kepadaku, iaitu cinta kepada Allah, rasa rindu untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan amat nakkan perolehi pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud cinta kepadaku. Siapa yang bertemu denganku dalam keadaan cinta kepadaku, rindu kepada Allah, rindu menghadap Allah, dan suka untuk memperolehi ganjaran yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia nanti akan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurganya. Kemudian kita lihat dalam ungkapan yang kedua disebutkan man laqiyani wa huwa yakhafuni. Siapa yang bertemu aku dalam keadaan dia takut kepadaku, maka akan dijauhkan dia daripada neraka-Ku. Takut artinya takut seksa Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan malu kepada Allah dalam ungkapan yang terakhir, wa man laqiyani bil maut. Siapa yang bertemuku, siapa yang bertemu kepadaku sebab ia mati dalam keadaan malu kepadaku. Temu Allah dalam keadaan malu. Malu kerana bawa dosa yang bertimbun, bawa dosa yang banyak. Maka aku akan jadikan para malaikat pencatat amal lupa terhadap dosa-dosa orang yang tersebut. Ni tiga keadaan bertemu Allah Subhanahu wa taala di saat kematian. Yang pertama, cintakan Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang kepada Allah yang merupakan darajah ataupun tingkatan yang tertinggi dalam bentuk cinta. Cinta, rindu menghadap Allah dan suka untuk memperolehi pahalanya, maka dia akan dapat syurga. Oleh kerana itulah kita sebutkan tadi perihal cinta. Kemuncak kepada segala kecintaan adalah cintakan Allah Subhanahu wa taala yang merupakan Tuhan punya alam semesta. Allah yang merupakan Khaliq, pencipta, kita merupakan makhluk. Kita amat mengharapkan dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua keadaan. Tempat pergantungan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Allahus Samad. Allah tempat pergantungan. Allah tempat kita mengadu, Allah tempat kita bermohon pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami mengabdikan diri, kami memperhambakan diri, dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Jadi Allah merupakan tempat tumpuan. Semua makhluk akan menumpukan seluruh pengharapan dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka ini akan beroleh syurga Allah Subhanahu wa taala. Allah akan masukkan dia ke dalam syurga kerana mereka telah capai kepada maqam cinta Allah Subhanahu wa taala. Orang yang cinta Allah, akan Allah Subhanahu wa taala akan bersama-samanya pada dalam penglihatannya, pendengarannya, dan tindakannya dalam kebersamaan Allah Subhanahu wa taala. Malah
mereka yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka merupakan kekasih Allah, mereka merupakan para aulia, para pendokong, penolong ataupun waliullah, dan para kekasih Allah, para aulia Allah di kalangan orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Para kekasih Allah di kalangan aulia-Nya mereka tak bimbang dan tak takut. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, iaitu orang-orang yang dekat dengan Allah, yang sampai kepada tahap para aulia, mereka merupakan golongan yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Golongan ini Allah janjikan perlindungan. Allah janjikan perlindungannya dalam satu hadis kursi, menyebutkan man ada li waliya faqad azantuhu bil harb. Siapa yang memusuhi para auliaku, kata Allah dalam hadis kursi, siapa yang memusuhi para aulia, para kekasih Allah, maka aku akan isytiharkan perang terhadap mereka. Betapa Allah pelihara golongan-golongan yang dianggap sebagai para aulia Allah. Allah jaga dia. Hingga kalau ada orang datang nak menentang, ada datang orang nak mengganggu, Allah akan pelihara, Allah akan selamatkan dia. Allah isytihar perang kepada mereka yang memusuhi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka ini, golongan ini akan beroleh kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kerana mereka senantiasa melakukan ketaatan, mengutamakan yang wajib, diikuti dengan yang sunat, hinggalah mereka beroleh cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harap dan doakan, berusaha untuk capai ke maqam ini, maqam di mana kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dalam semua keadaan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ulang balik, siapa yang berjumpa Allah dalam keadaan yang dia takutkan neraka Allah Subhanahu wa taala, takutkan azab seksa disebabkan dosa yang dia tanggung, yang dia pikul, maka Allah akan jauhkan dia daripada neraka Allah. Bertemu Allah dalam keadaan takut dan bimbang, maka Allah akan jauhkan dia daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, siapa yang bertemu Allah dengan kematian yang dia malu dengan Allah oleh kerana banyak sangat dosa yang pernah dia lakukan, maka Allah akan bagi tahu kepada malaikat supaya malaikat melupakan dosa-dosa yang telah dia lakukan. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan yang dinyatakan dalam satu wahyu yang Allah Subhanahu wa taala firmankan kepada para nabi, yang terkandung dalam kitab yang kita bincangkan pada malam Nasaihul Ibad. Jadi itu perkara pertama yang nak kita kongsikan pada malam ini, iaitu cinta, takut dan malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, orang yang paling rajin beribadah, paling zuhud namun paling kaya. Ini berdasarkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia kata kata-kata para sahabat berkaitan tentang orang yang paling rajin beribadah, paling zuhud dan paling kaya. Paling zuhud namun paling kaya. Addi maftaradallahu alaik takun a'badan nas. Wajtanib maharimallah takun azhadan nas. Warda bima qasamallahu laka takun aghnan nas. Maknanya, tunaikanlah apa yang telah difardukan oleh Allah kepada kamu.
Jadi kefarduan yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan pada kita untuk kita laksanakan, kita sedia maklum. Ya. Kita sedia maklum yang terkandung dalam perukunan Islam, salat, puasa, zakat, haji. Itu antara kefarduan yang Allah Subhanahu wa taala pikulkan di bahu kita untuk kita sempurnakan. Ianya memang mudah untuk dilaksana, namun sukar untuk kita hayati, dan setengah orang payah nak buat, payah untuk laksanakan solat. Bukan senang untuk laksanakan solat, kerana solat merupakan ibadah rutin, ibadah yang mesti kita buat setiap hari, 5 kali sehari semalam. Dia adalah menu wajib. Kalau kita makan sehari 5 kali, malah bukan 5 kali ke lebih, mungkin ada yang kurang, tapi solat fardu tak lebih dan tak kurang daripada 5 kali sehari semalam. Subuh 2, Zuhur 4, Asar 4, Maghrib 3, Isyak 4. Itulah setiap detik dan tika Allah wajibkan kita untuk kita ingat kepadanya. Kita terus ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala melalui interaksi kita dengan Allah melalui ibadat solat, yang merupakan mi'raj, tangga untuk kita interaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Solat dalam hidup, ya, daripada malam temu pagi, kita salat subuh 2 rakaat, kita kerja, kemudian nanti kita akan bertemu Allah dalam salat zuhur. Begitulah setiap waktu wajib kita bertemu Allah untuk kita cerita hal kepada Allah Subhanahu wa taala, cerita masalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mohon bantuan Allah untuk mempermudahkan segala urusan kita. Kalau kita konsisten, istiqamah, dan dilaksanakan dengan penuh penghayatan, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan sempurnakan hajat dan permohonan kita. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, firman Allah, mintalah kepadaku, aku akan perkenankan doa kamu. Keseluruhan salat adalah doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dengan takbir, iftitah yang sunat, Fatihah, dan seterusnya, kesemuanya yang kita ungkapkan dalam rukun qauli ataupun yang sunat, semuanya adalah doa, permohonan kepada Allah agar menyempurnakan segala hajat kehidupan dunia dan akhirat kita. Sempurnakan hajat kehidupan dunia dan akhirat kita. Jadi untuk kita menjadi hamba yang paling beribadah lah, a'badan nas, paling beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu dengan cara kita melaksanakan apa yang Allah fardukan. Jadi itulah syarat pertama untuk kita beroleh kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dengan mendahulukan kefarduan, diikuti dengan yang sunat, ditambah dengan yang sunat, dilaksanakan dengan penuh penghayatan dan kesungguhan, maka hasilnya Allah akan pelihara kita. Penglihatan, pendengaran, tutur kata, semua diawasi oleh Allah. Kita nak cakap, kena fikir. Nak lihat pun kena fikir. Nak dengar pun kena fikir. Semuanya fikir, supaya dia tak dianggap sia-sia, apatah lagi boleh mendatangkan dosa. Jadi begitulah kehidupan orang yang beragama. Kiri kanan dia adalah dosa dan pahala. Kerja buat dia adalah berlegar dosa pahala. Celik mata saja ada dosa dan pahala. Orang yang bertakwa akan terdorong untuk
mencari yang beroleh pahala, menghindari benda yang mendatangkan dosa. Jadi orang yang paling beribadah kepada Allah iaitu mereka yang menunaikan perkara yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramai orang yang buat benda-benda aksesoris, benda-benda tambahan, benda-benda sampingan, kebaikan-kebaikan, hulur bantuan. Dalam masa yang sama mereka mengabaikan kefarduan, tanggungjawab yang wajib disempurnakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Contohnya solat fardu. Ya. Cakap berapi tapi solat tak sempurna, zakat tak lunas, puasa tak jaga, tak qada, maka tiada guna, kerana yang wajib adalah perkara fardu. Sempurnakan perkara fardu diikuti dengan yang lain-lain. Wajtanib maharimallah takun azhadan nas. Jauhkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, maka kamu akan jadi orang yang paling zuhud. Orang yang paling zuhud. Zuhud ni dari sudut bahasa ialah berpaling daripada sesuatu yang tiada nilai. Berpaling daripada sesuatu yang tiada mutu. Jadi benda-benda tak ada nilai itu tak payah. Tak ada nilai dari sudut keakhiratannya. Tak ada nilai dari sudut keakhiratannya, kita jauh dan tinggalkan. Ini pada bahasa, pada syaraknya zuhud adalah amal kita ambil sekadar perlu daripada perkara-perkara yang halal. Kehalal ni banyak, tapi yang diambil sekadar yang perlu, guna sekadar yang perlu, yang lain tu kalau ada digunakan untuk maslahah umum, maslahah orang ramai, kepentingan dan kebajikan orang ramai. Jadi kelebihan harta, kekayaan yang dimiliki bukan untuk manfaat diri, malah digunakan untuk manfaat orang ramai. Jadilah dia orang yang zuhud. Dan yang utama nak capai zuhud adalah menjauhkan, kunci ni adalah jauh benda-benda yang haram dulu. Jauh benda-benda yang haram, tinggal perkara syubhah, nanti langkau dia akan melangkau, ambil sekadar perlu perkara-perkara yang halal. Kuncinya, asasnya haram tu buang dulu. Tak boleh nak sembang cerita bab zuhud kalau yang haram disebat, kan? Tak dinilai dulu, tengok halal ke haram pada makanan, pada perbuatan, pada tindakan. Bukan halal ni, boleh ni pada, harus ni pada makanan, malah dalam banyak perkara lah pada tindakan, pada perkataan kita, percakapan kita perlu dinilai, kerana di sana ada yang mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk jadi orang yang zuhud, kunci dan asasnya ialah meninggalkan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila seseorang menjauhkan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan jadi orang yang paling zuhud di kalangan manusia. Warda bima qasamallahu laka takun aghnan nas. Dan berpuas hatilah dengan menerima bahagianmu dari Allah, nescaya kamu akan menjadi orang yang paling kaya. Puas hati dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan, redha dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan, kita akan menjadi orang yang paling kaya di kalangan manusia. Orang yang paling kaya di kalangan manusia. Dengan sebab kita redha, kaya jiwa. Baik, jadi itu perkara yang disebutkan oleh sahabat Nabi SAW, Abdullah bin Mas'ud, meminta kita supaya kita jadi orang yang paling kuat beribadah dengan cara mendahulukan dan mengutamakan perkara yang wajib, ya, dan minta kita jadi dalam kalangan manusia yang paling zuhud dalam kalangan manusia, dengan cara
menjauhi segala perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi orang yang paling kaya di kalangan manusia, iaitu redha dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Bahagian yang Allah berikan kepada kita, kita berpuas hati, maka kita kaya di kalangan manusia. Kaya jiwa, lapang, bahagia, tenang dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah kurniakan kepada kita, kerana kita syukur dengan segala nikmat pemberian Allah. Segala nikmat perlu disyukuri, dengan syukur akan ditambah. Apabila kufur, mengingkari nikmat Allah, merasakan apa yang diperolehi itu adalah hasil usahanya, bukan anugerah ataupun kurniaan Allah, maka dia di kalangan mereka yang kufur dengan nikmat Allah. Rasakan bahawa segala nikmat merupakan pemberian Allah, anugerah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin serta hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, dan seterusnya, Saleh Al-Marqidi radhiyallahu anhu, suatu hari dia melalui pada satu daerah yang telah tiada penduduknya. Lalu dia bertafakur mengenangkan daerah tersebut sambil berkata, ya, dia kata, ya diyar, aina ahlukal lawalun, wa aina umarakal madun, wa aina sukkanukal aqdamun. Fahatafa bihi hatif, inqata'at atharuhum wa baliyat tahta turabi ajsamuhum wa baqiyat a'maluhum qala'id. Maknanya, wahai perkampungan, di mana para penghunimu dulu? Jadi dia ni jalan satu daerah yang dah tak ada penduduk, kosong, kampung lama yang tidak ada penghuni. Dia kata, wahai perkampungan, di mana perginya penghunimu dulu? Di manakah orang-orang yang membangunkanmu dahulu? Dan di manakah penduduk-penduduk yang terdahulu? Kemudian ada kedengaran suara berbunyi, jejak mereka telah terputus, katanya. Kedengaran suara berbunyi, jejak mereka telah terputus, dan lenyaplah jasad-jasad di dunia, dan tinggallah segala amal yang kita lakukan selalu menemani kita. Dunia telah hancur. Jadi ini, tuan-tuan, puan-puan sekalian, merupakan apa yang tinggal bila mana kita telah pun meninggalkan dunia ini bertahun berkurun lamanya. Hingga kan orang yang datang ke kampung kita, mungkin pada waktu itu di perkampungan itu kosong, lengang, tak ada kampung lama, tak ada punca pendapatan. Orang-orang baru berhijrah ke tempat yang lain, ya. Mungkin jadi hutan belantara, mungkin jadi semak samun, ya. Mungkin jadi padang pasir, di tempat yang kering kontang, ya. Tak ada orang. Orangnya telah bertemu Allah, dijemput oleh Allah. Lama, sekian lama, ya. Tak ada apa yang tinggal. Kesan-kesan pun tak ada dah. Tapi yang tinggal adalah amal-amal mereka. Amal-amal mereka terus menerus menjadi saham yang membolehkan mereka beroleh kebahagiaan dan kesejahteraan di alam barzakh, hinggalah bumi digoncangkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat nanti, pada hari kiamat nanti, ya. Betapa walaupun kita mati berkurun lama, contoh datuk nenek moyang kita ratusan tahun telah pun pergi meninggalkan kita, dunia masih ada. Dunia masih ada. Mereka dah tidak ada kesan, malah rumah mereka pun dah tak ada, orang dah roboh.
tapak pun dah tak ada, ditolak oleh jentolak untuk buat ladang sawit, untuk buat kebun getah ataupun untuk buat sawah bendang. Tak ada kesan, tak ada kesan. Tapi mereka akan terus bahagia, mereka akan terus tenang dengan sebab amalan mereka di dunia. Betul lagi kalau mereka menyediakan anak-anak yang soleh, anak-anak yang salehah yang mendoakan mereka, walau mereka telah menjadi tulang belulang, reput, hancur, di mamah ulat, dimakan tanah, namun mereka bahagia, aman di alam barzah hingga bertemu Allah pada hari kiamat nanti. Betapa untung mereka yang mencari bekalan sewaktu usia di kandung badan. Jadi kita doakan agar kita sentiasa beroleh kekuatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita jadikan dunia sebagai ladang untuk kita berusaha mencari bekal, cari bekalan untuk dibawa ke hari akhirat. Kita faham hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila mati anak Adam, tak ada perkara yang ditinggalkan yang bermanfaat kecuali 3 perkara. Ya. Apa dia? Anak yang soleh, amalan, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat. Ya. Jadi itulah perkara yang ditinggalkan. Yang lain tak ada apa-apa, harta akan ditinggalkan, motor, kenderaan, tanah yang luas dan sebagainya ditinggalkan. Jadi begitulah kehidupan kita akan senantiasa diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan semakin lama kita maka semakin berat ujian yang kita akan tanggung. Gitulah kehidupan. Kehidupan Allah Subhanahu Wa Taala sediakan untuk kita urus dan tangani masalah-masalah kehidupan. Kita rasakan kita dah tak ada masalah sebab pencen dah, tetapi kita dibebani dengan masalah-masalah anak, masalah-masalah cucu, masalah-masalah berbagai-bagai masalah kehidupan. Lah ni kita masalah PM tak ada. Tak apalah itu. Kita tunggu je lah, besok lusa insya-Allah akan selesai kemelut yang berlaku dan kita dapat PM baru. Kita terimalah siapa-siapa pun yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tanggungjawab telah pun kita laksanakan. Apa pun kita doakan, semuanya menguntungkan agama. Jadi kita orang Islam tak ada lain. Kita orang Islam buat apa pun, semua fikir mesti ada untung untuk agama. Ya. Jangan untung masuk duit dalam poket dah. Untung pada harta tak ada guna. Untung pada akhirat, dunia akhirat kita. Jadi orang Islam, orang beriman, orang bertakwa, apa parti politik pun mesti fikir mana yang menguntungkan agama. Itulah pilihan, itulah yang kita doakan untuk hari ini dan pada masa-masa akan datang. Kita berilah didikan kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita, generasi-generasi kita, akan mereka menjadi orang yang beriman, orang yang bertakwa, orang yang berakal. Mereka mampu untuk membuat keputusan yang semakin mencabar. Dulu tak ada berlaku begini, sekarang dulu dah berlaku sekali, ni kali kedua dia agak lain daripada yang lain. Dulu pilihan raya menang terus ada kerajaan, sekarang susah. Jadi soalan tu semakin susah. Soalan benda tu juga dia makin rumit, memerlukan akal. Jadi begitulah betapa apa yang berlaku ada hikmah. Jadi kita pun boleh belajar. Kita boleh belajar tentang perundangan, kita boleh belajar tentang apa berlaku kat istana. Kalau tak, kita tak belajar. Terutama bagi orang-orang muda, cabaran akan datang semakin besar dan semakin berat dan semakin mencabar. Jadi mungkin kita tak tahu sempat ataupun tidak, tapi pastinya kita kena menyediakan generasi-generasi yang mampu untuk memberi sumbangan dan untung kepada agama, agar kita duduk dalam kubur turut beroleh keuntungan.
beroleh kebahagiaan, insya-Allah. Baik. Satu lagi. Sayyidina Ali bin Talib. Sayyidina Ali bin Abi Talib dia mengatakan dalam satu kata-katanya berkaitan tentang hakikat seorang hamba dan orang merdeka. Hakikat seorang hamba dan orang merdeka. Katanya, tafaddal ala man syi'ta fa anta amiruh. Maknanya apa? Berikan jasa khidmat kepada siapa saja, bantu tolong pada siapa saja, maka engkau akan dapat menguasainya. Kita tengok orang politik kan, dia bagi khidmat. Siapa-siapa pun kalau nak kita menguasai orang tu, maka kita kena berkhidmat kepadanya, bantu tolong siapa-siapa saja, maka kita akan kuasainya. Was'al man syi'ta fa anta asiruh. Dia kata, mintalah kepada siapa-siapa saja, maka kamu akan jadi tawanannya. Kalau kita nak jadi tawanan seseorang, hamba kepada seseorang, maka kita mintalah kepadanya. Betapa kita tak diminta untuk meminta. Kalau kita meminta, maka kita akan ditawan. Pemikiran dan jasad kita ditawan oleh orang yang kita minta. Betapa kita tinggi di sisi Allah, martabat kita tinggi, kita kena jadi wastaghni amman syi'ta fa anta nazir. Maknanya kamu berpadalah dengan apa yang kamu ada, maka kamu akan menyerahkan sejawatnya. Maknanya jangan jadi golongan yang kedua tadi. Jangan jadi orang meminta nanti kita jadi tawanan. Sebaliknya kita jadi orang yang berpada dengan apa yang ada, maka kita akan menjadi kawan ataupun rakan sejawatan. Jangan kita meminta, tapi kita berpada dengan apa yang ada. InsyaAllah kita akan kupas nanti pada pertemuan akan datang. Ini satu kata-kata yang cantik, kata-kata yang berlaku dalam masyarakat kita, yang boleh kita jadikan sebagai panduan dalam kehidupan. InsyaAllah nanti kita akan uraikan dalam pertemuan pada minggu depan. Minggu akan datang, insyaAllah 2 minggu akan datang. Untuk malam ni cukup sekadar ini, beberapa kata-kata para sahabat dan wahyu Allah kepada sebahagian para nabi, yang kesemuanya akan memberi input, memberi kita katakan perkara yang berguna lah untuk manfaat, untuk panduan kita dan juga panduan anak-anak dan cucu-cucu kita, dan diharapkan agar kita kongsikan maklumat yang kita dapat untuk anak-anak dan cucu-cucu kita, insya-Allah. Sekian yang baik daripada Allah, yang kurang daripada kelemahan dari saya sendiri. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaih. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allahu minkum.